Didik TV KPM. Ya Muthabbital Qulub, Thabbit qulubana ala dinik. Wahai Tuhan yang meneguhkan hati, teguhkanlah hati kami di dalam agamamu. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik-baik, kekal sihat sejahtera. Dan pada hari ini kita akan mempelajari satu topik yang cukup menarik, iaitu berkaitan dengan mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 4. Dan bersama dengan kita di studio bersama dengan Ustazah Nurul Nadia Abdul Latif. Apa khabar Ustazah? Apa baik. Sihat Aiman? Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan kita ada juga Ustazah Nur Asmawati Maddin daripada SMK Sultan Abdul Samad Kelang, Selangor sebagai juru bahasa kita pada hari ini. Ustazah okey ke? Okey. Okey, baik. Terima kasih Ustazah kerana bersama dengan kita pada hari ini. Baik Ustazah. Tadi kita dah ada membacakan satu doa Ustazah ya, yang mana doa ini cukup biasa kita dengari setiap kali kita menunaikan solat Ustazah kan. Betul. Dan selepas ini Ustazah akan ceritakan kenapa kita baca doa tadi. Tapi sebelum tu Ustazah, kita ada sahabat-sahabat kita yang akan bersama dengan kita pada hari ini Ustazah. Boleh tak Ustazah tolong kenalkan kawan-kawan kita? Boleh. Terima kasih Aiman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersama dengan Ustazah pada hari ini adalah 4 orang rakan dari SMKP Taman Petaling. Yang pertama yang bertudung hitam adalah Sofia. Kemudian yang bertudung ungu Nur Sufia. Yang di bawah bertudung hitam juga Darin dan juga Dia. Kami semua ini dari SMKP Taman Petaling. Okey, baik Ustazah. Jadi murid-murid kita pun di rumah sana dah bersedia ke untuk kita memulakan kelas pada hari ini? Baiklah, kalau dah bersedia, baik Ustazah, apakah topik yang akan kita pelajari pada hari ini? Okey, topik yang kita akan pelajari pada hari ini ialah satu tajuk dari bidang tilawah, iaitu larangan mempersendakan agama. Baiklah Ustazah, saya rasa murid-murid kita pun dah bersedia untuk memulakan kelas pada hari ini. Sediakan pen dan kertas untuk tulis sebanyak mana mungkin nota yang Ustazah berikan kepada kita. Dipersilakan Ustazah. Okey. Anak murid Ustazah dah sedia ke? Kalau dah bersedia, angkat thumbs up. Okey. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita memulakan pembelajaran kita, Ustazah akan memperkenalkan dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Iaitu yang pertama, murid-murid dapat membaca ayat 70 surah Al-An'am dengan betul. Yang kedua, menjelaskan bentuk-bentuk mempersendakan agama. Yang ketiga adalah menjelaskan cara menjaga kesucian agama Islam. Dan yang keempat, menjelaskan kesan mempersendakan agama Islam. Okey, ini adalah gambaran yang Ustazah lakarkan dalam bentuk peta minda, di mana objektif pembelajaran tadi murid-murid dapat melihat juga dari sini dengan lebih mudah lagi lah. Okey, yang pertama membaca ayat. Okey, yang kedua, murid-murid kena tahu apakah bentuk-bentuk perbuatan mempersendakan agama. Dan seterusnya, bagaimana cara kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang pelajar menjaga kesucian agama Islam. Dan yang terakhir, apakah kesan-kesan perbuatan mempersendakan agama Islam. Okey, boleh ya semua? Baik. Okey, Ustazah harap anak murid di rumah juga dapat mencatat apa yang perlu difahami, dipelajari pada hari ini. Baiklah,
kita akan mulakan aktiviti pembelajaran kita dengan membaca dahulu potongan ayat surah Al-An'am ayat 70. Okey, dah bersedia ya? Baiklah, yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa zaril ladzina takhazu dinahum la'iban wa lahwa. Dan tinggalkanlah orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan gurauan. Wa gharrathumul hayatud dunya, serta mereka yang ditipu oleh kehidupan dunia. Wa zakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat. Ingatlah mereka dengan Al-Quran itu agar diri masing-masing tidak terjerumus ke dalam, yakni neraka, disebabkan apa yang telah diusahakan. Laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Tidak ada baginya pelindung dan tidak juga pemberi syafaat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa in taqdil kulla adlin la yu'khaz minha. Jika dia hendak menebus dirinya dengan segala jenis tebusan, pasti tidak akan diterima daripadanya. Ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu. Mereka itulah orang yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa-apa yang diusahakan oleh mereka. Lahum syarabun min hamim wa azabun alimun bima kanu yakfurun. Bagi mereka disediakan minuman daripada air panas yang menggelegak dan azab yang pedih kerana kufur ketika hidupnya. Ini adalah hukuman bagi orang yang mempersendakan agama. Okey, anak murid Ustazah dah bersedia? Yang tadi Ustazah dah baca dan membaca maksudnya. Ustazah nak anak murid Ustazah juga membaca ayat tersebut. Okey, dah bersedia dah? Bersedia? Okey. Baik. Siapa yang nak baca? Dahulu. Okey, Darin, silakan. Wadharil ladzina nattakhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Dan tinggalkanlah orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan gurauan. Wa gharrathumul hayatud dunya, serta mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Okey, bagus Darin. Seterusnya, siapa yang ingin membantu Ustazah untuk membaca? Okey, Dia, silakan. Fazakir bihi an tubsala nafsu bima kasabat. Ingatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar diri masing-masing tidak terjerumus ke dalam neraka disebabkan apa-apa yang telah diusahakannya. Laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Tidak ada baginya pelindung dan tidak juga pemberi syafaat selain daripada Allah. Okey, seterusnya. Okey, Sufia, silakan. Okey, boleh on mikrofon? Mungkin dia terlupa nak on cikgu. Sufia. Okey, sekali lagi. Sekali lagi. Tak dengar juga suaranya. Okey. Mungkin ada kawan nak bantu? Okey, selain pada Sufia, mungkin yang belum membaca, Sofia. Sofia, boleh Sofia? Okey, Sofia dah boleh on mic. Okey, Sofia. Okey, silakan Sofia. Wa in ta'lil kulla adlin la yu'khaz minha. Jika dia hendak menebus dirinya dengan segala jenis tebusan, pasti tidak akan diterima daripadanya. Ulaikal ladzina ubsilu bima katabun. Mereka itulah orang yang dihancurkan oleh Allah disebabkan apa-apa yang diusahakan oleh mereka. Okey, sekali lagi Sofia. Ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu. Ulaikal ladzina ubsilu bima kasabun. Bukan kasabun, kasabu. 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 Okey. Okey. Mereka itulah orang yang dihancurkan oleh Allah disebabkan apa-apa yang diusahakan oleh mereka. Okey, bagus. Syabas. Okey, seterusnya Sofia. Akhir dah. Okey, teruskan Sofia.
lahum syarabun min hamim wa azabun alim bima kanu yakfurun. Okey, maksudnya Bagi mereka disediakan minuman daripada air panas yang menggelegak dan azab yang pedih kerana mereka kufur ketika hidupnya. okey, bagus. Okey, terima kasih tahniah kepada anak-anak murid Ustazah yang berjaya membaca dan juga membaca ayat dan juga membaca maksud. Okey. Kalau kita Darin, kenapa Darin? Okey. Ada gegaran sikit Ustazah. Ada kegaran. Okey. Okey, kalau kita lihat di sini, okey, setelah kamu membaca dan juga memahami maksud, okey, melihat makna-makna kalimah tersebut, di sini Ustazah ada bagikan 3 perkataan ataupun 3 ayat yang dipetik daripada surah Al-An'am ayat 70. Okey, kalau kamu nampak di sini, boleh tak kamu tuliskan maksud bagi kalimah, ketiga-tiga kalimah ini dalam kertas. Okey, 1 apa maksudnya, 2 apa maksudnya, 3 apa maksudnya. Kemudian kamu nanti Ustazah kira 1, 2, 3 boleh angkat kertas tersebut. Okey, 1 minit dari sekarang. Yang mana tahu boleh terus tulis jawapannya. Dan ini mungkin ni di antara soalan dalam exam juga Ustazah. Tak tahulah Ustazah. Tak tahulah Ustazah ya. Bocor rahsia. Okey, baik, ada yang dah siap, boleh angkat jawapan anda. Sementara Laju kita tunggu anak murid Ustazah memberikan jawapan, Aiman. Maksudnya dalam surah Al-An'am ini dia diuji juga dalam kedua-dua kertas. Kertas yang kedua, kertas ujian membaca. So ayat ini adalah ayat bacaan. Dan juga dalam kertas 1, ini adalah ayat kefahaman. So murid-murid kena memahamilah ayat ini dan juga tahu macam mana nak membaca ayat ini dengan betul. Cantik. Okey. Dah siap ke? Ada yang dah siap? Okey. Sufia dah siap. Sofia? Okey. Darin, dia macam khusyuk. Okey, cuba kita tengok. Cuba Aiman baca, Aiman. Baik, saya nak cuba jawapan daripada Sufia dulu, Cikgu. Okey, Sufia. Okey, boleh? Yang Sufia? pertama, permainan dan gurauan. Betul tak, Sufia? Sebut la'iban walahwa, permainan dan gurauan. Betul? Okey, yang kedua? Cuba Sufia sebut, baca. Jawapan yang kedua? Minuman daripada air panas yang menggelegak. Okey, Sufia baca perkataan bahasa Arab ni, kemudian Sufia terjemahkan dalam jawapan Sufia tu. Jumpa tak? Buka balik buku tu. Okey, saya bantu dia Ustazah. Boleh. Syarabum min hamim. Apa maksudnya tadi? Minuman daripada air panas yang menggelegak. Okey, yang ketiga. Siapa yang nak cuba? Sofia. Okey, Sofia angkat tangan. Okey, silakan Sofia. Yang ketiga bermaksud Azab yang pedih. okey, azab yang pedih. Wa azabun alim bermaksud azab yang pedih. Betul ke, Aiman? Saya rasa betul sebab azab ni dia azab lah kan. Macam sama je perkataan dia. Okey, jom kita lihat. Okey, murid-murid dalam Google Meet boleh masih lagi angkat jawapan tersebut. Saya akan bukakan jawapan yang betul. Okey, 1, 2, 3. Betul lah tu. Okey, beri tepukan kepada keempat-empat murid kita pada hari ini. Okey, la'iban walahwan, permainan dan gurauan. Syarabun min hamim, minuman daripada air panas yang menggelegak, dan juga wa'azabun alim, azab yang pedih. So, Aiman boleh berikan ganjaran kepada mereka mengikut huruf-huruf tersebut. Baik Ustazah, sementara saya nak berikan markah kepada mereka. Apa kata kita berehat seketika, murid-murid, para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. Kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Didik TV KPM. Baik, Ustazah, untuk segmen pada kali ini, apakah yang akan kita kongsikan?
Okey, Aiman, seterusnya kita akan mempelajari bagaimanakah ataupun apakah bentuk-bentuk perbuatan mempersendirikan agama. Tapi sebelum tu, sebagai umat Islam, kita seharian akan orang kata apa ni, renew lah kalimah syahadah kita, betul tak Aiman? Betul, Ustazah. Sebagai tanda kita ini akan mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Okay, boleh tak Ustazah nak minta Aiman menjadi ketua lah untuk membacakan kalimah syahadah kita pada petang ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh Ustazah situ? Boleh. Okey, Jadi baik. dengan lagu tersebut kan, anak-anak murid kita di rumah dan juga dalam Google Meet pun dapat ingat kalimah tersebut dan boleh menjadi zikir kita seharian. Okey Aiman, jom. Okey, seterusnya kita akan melihat apakah bentuk-bentuk perbuatan mempersendakan agama Islam. Okey, ataupun kita kenali dia sebagai contoh. Apakah contoh yang menyatakan seseorang itu mempersendakan agama Islam? Okey, yang pertama, seseorang itu berasa bangga apabila mempersendakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita lihat ada orang yang mempermainkan ataupun memperolok-olokkan nama Allah. Itu adalah sebahagian daripada perbuatan mempersendakan agama Islam. Yang kedua adalah mengejek dan menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahawasanya kalau dalam surah Al-Ahzab ayat 21 tak salah Ustazah, Allah menyatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah qudwah hasanah kepada seluruh umat. Jadi kalau kita menghina, mengejek sunnah Rasulullah, itu adalah sebahagian daripada perbuatan mempersendakan agama Islam. Okay, sebagai contoh ya, okay, kita lihat dalam riwayat Bukhari, pernah dua orang lelaki dari Taif meninggikan suara di Masjid Nabi. Saidina Umar datang lalu memanggil mereka dan menegur mereka. Umar berkata, apakah kamu berdua ini meninggikan suara di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bayangkan para sahabat juga akan memarahi ataupun menegur orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik walaupun di dalam masjid Nabi. Seterusnya nombor 3, perbuatan ataupun contoh bentuk perbuatan mempersendakan agama adalah menghina golongan ulama dan orang soleh. Okey, seperti mana yang kita semua sedia maklum, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama ini adalah pewaris para nabi. Jadi kita tidak boleh mencerca, menghina golongan ulama dan juga orang-orang soleh. Seterusnya nombor 4 adalah seseorang itu jika ia boleh diklasifikasikan sebagai mempersendakan agama Islam dengan mentafsir ayat Al-Quran mengikut hawa nafsu dan logik akal semata-mata. Kita ini kekurangan ilmu, tidak boleh untuk mentafsir ayat Al-Quran sembarono, orang kata suka-suka kita. Kita kena ada ilmu, ada disiplinnya, baru kita boleh mentafsir ayat Al-Quran. Okey, apa contoh dia Aiman? Apa contoh dia anak murid sekalian? Contoh-contoh orang yang mentafsir ayat Al-Quran mengikut logik akal. Okay, kita dapat lihat di sini. Okay, dalam surah Yasin ayat 3. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka laminal mursalin. Okay, maksudnya sesungguhnya kamu merupakan sebahagian daripada para rasul. Yang ini Allah bersumpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu adalah sebahagian daripada rasul. Tapi bila seseorang itu dia mentafsir ayat Al-Quran ataupun ingin mempersendakan agama Islam, dia mentafsir ayat tersebut merujuk kepada dirinya sendiri. Bahawasanya dirinya adalah rasul. Itu juga adalah perbuatan mempersendakan agama. Ini salah. Okay, kena mentafsir ayat Al-Quran mengikut disiplin ilmu yang betul. Kena fasih bahasa Arab, kena tahu ilmu nahu, baru boleh mentafsir ayat Al-Quran. Okay, seterusnya yang kelima, menyanjung perbuatan maksiat. Orang-orang yang menyanjung perbuatan maksiat juga dikategorikan sebagai golongan yang mempersendakan agama Islam. Seperti mana yang kita semua sedia maklum bahawasanya bila kita melakukan maksiat, sepatutnya kita menutup aib tersebut. Tapi bila ada orang yang membuka dirinya, yang dimegah dengan dia melakukan maksiat, itu adalah salah satu daripada bentuk perbuatan mempersendakan agama. Dan yang terakhir, apakah
bentuk yang terakhir adalah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ini adalah salah satu juga daripada bentuk-bentuk perbuatan mempersendakan agama. Okey, macam mana tu? Kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat orang yang selalu menghalalkan yang haram, adalah daripada golongan orang yang mengamalkan ajaran sesat. So kalau kita lihat di sini, mereka ini senantiasa ataupun selalu menyatakan menolak kewajipan ibadah fardu. Okey, kemudian mereka ini mengatakan bahawasanya beribadah dengan hanya berzikir bagi menggantikan solat. Mereka tak perlu solat tapi perlu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal tu. Kata berzikir pun okey dah, tak payah nak solat. Seterusnya seseorang yang menghalalkan yang haram ini menghalalkan perzinaan atas nama nikah. Ini adalah contoh-contoh yang boleh ustazah kongsikan kepada anak murid kita dalam Google Meet dan juga di rumah. 6 bentuk perbuatan mempersendakan agama. Harap anak murid sekalian dapat mencatat dalam buku catatan, kerana benda ni penting ni untuk kefahaman kita dalam menuntut ilmu dan juga kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita seharian. Semoga kita dapat menjauhi perbuatan-perbuatan yang salah ini, perbuatan-perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah daripada hidup kita. Okey, boleh? Boleh Ustazah. Boleh teruskan lagi? Silakan. Okey, seterusnya setelah kita mempelajari bentuk-bentuk, 6 bentuk tadi saya sebut sekali lagi, 6 bentuk perbuatan mempersendakan agama. Kejap lagi nak tanya. Kita juga akan mempelajari macam mana cara kita nak menjaga kesucian agama Islam. Okey, sebelum ustazah berkongsi isi-isi tersebut, poin-poin dalam subtopik ini, ustazah nak minta dahulu anak murid ustazah mungkin ada idea nak dikongsikan macam mana mereka ini mengaplikasikan ataupun menunjukkan cara kita nak menjaga kesucian Islam. Okey, siapa yang nak berkongsi dahulu? Okey, silakan. Boleh angkat tangan anda. Senyap je. Okey, Sufia. Okey, silakan Sufia. Sebagai seorang pelajar, saya akan mempraktikkan sifat-sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti belajar bersungguh-sungguh dan menghormati orang yang lebih tua. Okey, tahniah Sufia, maksudnya mempraktikkan sunnah Rasulullah. Okey, Aiman jangan lupa boleh tampalkan okey. huruf-huruf kepada anak murid kita Sufia. Okey, seterusnya ada siapa lagi yang nak berkongsi macam mana cara anda menjaga kesucian agama Islam? Okey, Dia, silakan Dia. Istiqamah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya supaya kesucian agama Islam dapat dikekalkan. Okey, istiqamah melaksanakan perintah Allah. Contoh dia? Apa dia selalu buat? Apa perintah Allah yang dia selalu istiqamah buat? Seharian kita. Menunaikan solat 5 waktu. Okey, tahniah dia menunaikan solat 5 waktu. Okey, dia pun boleh juga kita bagi ganjaran dia. Okey, sudah teruskan ya? Silakan Ustazah. Okey, macam mana cara kita menjaga kesucian Islam? Okey, yang pertama, kita boleh memperkasakan program keilmuan berbentuk bimbingan. Maksudnya kita memperkasakan program ilmu, ceramah dan sebagainya, kan? Jadi kita dapat menjaga kesucian agama Islam. Yang pertama. Yang kedua, macam yang Sufia bagi tahu tadi, mencontohi kepribadian mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, nampak gambar dekat sini. Apa gambar tu Aiman? Tengah buat apa tu? Dia tengah menolong orang dalam keadaan kesusahan lah Ustazah. Okey, yang pertama adik itu menolong orang dalam keadaan susah, bersedekah. Yang kedua ni? Yang kedua, seorang anak muda ni. Dia tengah tolong nenek ni melintas jalan. Okey, bagus Aiman. Ini adalah contoh kita menunjukkan kepribadian mulia dalam masyarakat. Jadi seterusnya sekaligus dapat mempertingkatkan kesucian agama Islam. Orang pandang Islam ni agama yang bagus, yang mulia. Okey, seterusnya meningkatkan kualiti ibadah fardu dan ibadah sunat. Macam yang dia cakap tadi, dia selalu istiqamah dalam dalam melaksanakan perintah Allah iaitu solat 5 waktu seharian. Okey, seterusnya yang keempat, meninggalkan perbuatan yang mencemarkan kesucian Islam. Kita tahu bahawasanya Islam itu agamanya indah, tetapi adalah segelintir umat Islam yang orang kata terkhilaf,
Jadi ada melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Jadi kita nak elakkan melakukan perbuatan yang mencemarkan tersebut, kita kena sentiasa berwaspada dalam tingkah laku kita seharian. Seterusnya nombor 5, mengamalkan tuntutan amar makruf dan nahi mungkar. Maksudnya setiap masa kita boleh menasihati rakan kita, mengajak mereka melakukan kebenaran, melakukan kebaikan dan juga melarang mereka ataupun mengingatkan mereka tentang perkara-perkara buruk yang tidak boleh dilakukan. Dan yang terakhir sekali, yang nombor 6, yang boleh kita jaga kesucian agama Islam adalah penguatkuasaan undang-undang dan mengenakan hukuman bagi orang yang mempersendakan agama Islam. Kalau kita lihat ada golongan, segelintir golongan lah ya Aiman, yang orang kata apa, melakukan perbuatan mempersendakan agama Islam, kita boleh kenakan hukuman yang berat kepada mereka supaya mereka ini berwaspada dalam tindak tanduk seharian. Ini di antara cara yang perlu kita buat untuk menjaga kesucian Islam itu sendiri. Betul. Betul Ustazah? Ya. Baik. Jadi kita ada 6 bentuk perbuatan mempersendakan agama dan juga ada 6 cara kita nak menjaga kesucian agama Islam. Boleh ya? Boleh Ustazah? Okey. Jadi setelah kita mempelajari kedua-dua aspek ini, Ustazah nak ujilah macam mana anak murid kita dapat memahami perkara ini. Okey, kita lihat. Okey, yang pertama, jelaskan 2 bentuk perbuatan mempersendakan agama. Okey, kita lihat soalan yang pertama dahulu. Okey, boleh bantu Ustazah untuk jawab soalan yang pertama? Okey, silakan. Okey, Sofia. Silakan Sofia. Laju angkat tangan. Bentuk perbuatan mempersendakan agama yang pertama ialah berasa bangga apabila mempersendakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kedua ialah mengejek dan menghina sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Okey, 2 bentuk yang dikongsikan oleh Sofia. Boleh bagi ganjaran kepada Sofia. Okey, ada lagi rakan kita yang nak share ataupun nak kongsikan 2 lagi bentuk. Okey, Darin. Silakan Darin. Pertama, menyanjung perbuatan maksiat. Okey. Yang kedua, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Okey, tahniah Darin. Bagus. Menyanjung perbuatan maksiat dan juga menghalalkan yang haram, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Okey, seterusnya soalan yang seterusnya. Okey, lihat betul-betul soalan Ustazah. Bagaimanakah anda dapat menjaga kesucian agama Islam? Macam mana nak menjaga kesucian agama Islam? Huraikan. Okey, boleh ambil masa dulu. Okey, tuliskan isi-isi poin-poin penting pada jawapan anda. Dah siap baru angkat tangan. Okey. Tapi sebelum tu Ustazah, huraikan tu maksud dia apa Ustazah? Kena buat ayat ke macam mana? Huraikan maksudnya dia lebih panjang sikit. Kita jelaskan jawapan tersebut dalam ayat yang lebih panjang. Okey, baik. Jadi murid-murid kita rasanya dah bersedia Ustazah dengan jawapan mereka. Okey, siapakah yang bersedia itu? Okey. Okey, Sofia. Okey, silakan Sofia. Laju Sofia. Sebagai pelajar, saya akan mengamalkan tuntutan amar makruf nahi mungkar dalam kehidupan. Contoh amar makruf yang boleh dilakukan ialah seperti mengajak rakan solat, manakala untuk nahi mungkar pula ialah menasihati rakan supaya tidak mencuri. Hal ini kerana amalan ini adalah sunnah pada semua para nabi dan merupakan amalan atau tuntutan rukun Islam pertama yang dijalankan secara berjemaah. Oleh itu, umat Islam hendaklah mengamalkan amalan ini supaya dapat menegakkan hukum dan syariat Allah SWT. Okey, tahniah. Panjang jawapan Sofia. Sofia kata macam mana cara nak menjaga kesucian Islam tadi dengan mengamalkan tuntutan amar makruf nahi mungkar, dan beliau menghuraikan isi tersebut dengan baik sekali. Okey, tahniah Sofia. Okey, baiklah. Maknanya mereka ni betul-betul memahami apa yang diterangkan oleh Ustazah sebentar tadi. Jadi apa kata kita berehat seketika Ustazah? Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM.
kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM, dan salah satu daripada apa yang Ustazah sebutkan sebentar tadi adalah mempersendakan agama ni bila mana kita menghalalkan yang haram dan kita mengharamkan yang halal tu Ustazah. Dan benda-benda ini sebenarnya memberi satu kesan yang impak yang besar kepada diri kita, betul Ustazah? Betul. Jadi untuk segmen pada kali ini Ustazah, apa yang akan Ustazah kongsikan? Okey Aiman, seterusnya kita akan mempelajari apakah kesan-kesan bila kita ni ataupun seseorang itu terlibat dengan perbuatan mempersendakan Islam. Kesan ni sangatlah berat kepada kita. Okey, yang pertama kita lihat boleh membatalkan iman. Kalau kita belajar perkara-perkara yang membatalkan iman, kita belajar tajuk dalam bidang akidah kan, ajaran sesat juga dalam tingkatan 4. Perkara-perkara yang kita buat yang terlibat dengan perbuatan mempersendakan agama Islam ini boleh membatalkan iman. Imam Syafi'i juga menyebut bahawasanya orang yang memperolok-olokkan agama Islam ini, memperolok-olokkan nama Allah juga boleh diklasifikasikan sebagai kufur. Okey, seterusnya kesan yang kedua adalah tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Bahawasanya Aiman, di akhirat nantilah ultimate goal kita kan, nak masuk syurga kan, nak mendapat syafaat, nak mendapat rahmat. Tapi bila kita melakukan perbuatan mempersendakan agama, kita tidak dipandang oleh Allah di akhirat kelak. Okey, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathumul hayatud dunya فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Maksudnya, orang yang menjadikan agama mereka sebagai hiburan yang melalaikan dan permainan, dan orang yang telah terpedaya dengan kehidupan dunia, maka pada hari kiamat ini kami lupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka pada hari ini, dan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Jadi elakkanlah melakukan perbuatan mempersendakan agama kerana kita takut Allah tidak memandang rupa kita, wajah kita di akhirat kelak. Okay, kesan yang ketiga adalah tidak mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Bahawasanya orang-orang yang melupakan Allah, orang-orang yang mempersendakan agama Islam, mereka ini tidak dapat kejayaan di dunia mahupun di akhirat. Okey, sebagaimana firman Allah SWT. Okey, Aiman bertolong Ustazah untuk baca. Okey, baik Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Dan janganlah kamu berdusta dengan apa-apa yang disifatkan oleh lidah kamu, ini halal dan ini haram. Untuk mengada-ngadakan sesuatu yang mendustakan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya. Okay, terima kasih Aiman. Bahawasanya Allah juga telah berjanji bahawasanya orang yang mendustakan agama Allah, mempersendakan agama Allah ni tidak berjaya. Itu adalah 3 kesan yang boleh dikongsikan pada hari ini. Yang pertama tadi boleh membatalkan iman. Yang kedua tidak dipandang oleh Allah di akhirat kelak. Dan yang ketiga tidak mendapat kejayaan di dunia mahupun di akhirat. Okey tak anak murid kita di dalam Google Meet dan juga di rumah? Okey tak? Ada soalan yang nak tanya? Dapat tak 3 kesan? Takut tak dengan azab Allah? Nak buat baik tak? Kita kena elakkan, kena istiqamah, kena beriltizam untuk mengelakkan diri daripada kita melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh mempersendakan agama Allah. Okey, kalau tak ada soalan, kita lihat soalan yang tertera di skrin. Okey,
Ada 2 soalan di sini, okey, yang Ustazah nak minta anak murid Ustazah untuk jawab dan anak murid di rumah juga boleh cuba menjawab. Okey, yang pertama, melabelkan agama Islam sebagai agama ketinggalan zaman. Okey, ada orang yang melabelkan agama Islam sedemikian rupa. Huraikan hujah anda untuk menangani situasi tersebut. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, jelaskan 2 kesan mempersendakan agama Islam. Okey, ambil masa dulu Darin, Dia, Sufia dan juga Sofia untuk tuliskan isi-isi penting dalam soalan yang pertama. Kalau boleh kita nak semua dapatlah jawab sebab papan ganjaran tu semua belum lengkap lagi. Apa perkataan yang tertera kat situ? Abang Aiman nak tampal dekat whiteboard tersebut. Okey, semua orang kena bagi jawapan pada Ustazah. Okey, boleh? Okey. Siapa yang nak cuba dulu? Sofia macam, apa nak tulis ni? Baiklah, Okey, ada yang dah bersedia? Okey, Sofia. Okey, sentiasa mendahului rakan-rakannya. Okey, Sofia, silakan. Agama Islam bukan agama yang ketinggalan zaman kerana tuntutan agama Islam semuanya relevan dengan kehidupan zaman dahulu maupun zaman sekarang. Hal ini kerana agama Islam diturunkan sebagai sistem hidup yang lengkap untuk manusia menghayati dan mengamalkannya. Contohnya seperti zakat dapat membangunkan ekonomi umat Islam, membantu golongan yang susah dan sebagainya. Kekuatan moral dan keutuhan sifat kerohanian dalam Islam adalah pemangkin kepada masyarakat Islam untuk lebih berani berdepan dengan perubahan zaman. Oleh itu, umat Islam hendaklah bekerjasama mempertahankan kesucian Islam agar dapat menjadi seorang muslimin yang bertakwa. Okey, syabas Sufia. Boleh bagi ganjaran pada Sufia tu, hebat. Jadi Baiklah. Sufia dah bagi tahu pada kita bahawasanya tuntutan agama Islam ini contohnya zakat kekal relevan dalam membantu umat Islam menaikkan ekonomi negara sehingga ke hari ini. Wah, hebat jawapan Sufia. Okey, siapa lagi yang nak cuba memberikan jawapan? Okey, Dia. Okey, silakan Dia. Agama Islam bukanlah agama yang ketinggalan zaman kerana Islam merupakan agama atau sistem hidup yang menyeluruh atau disebut juga dengan istilahnya syumul. Hal ini dikatakan Islam adalah salah satu sistem hidup yang lengkap iaitu dari setiap aturan berkaitan dengan semua aspek dan bidang kehidupan umat manusia. Oleh itu, kesan mempersendakan agama Islam ialah boleh membatalkan iman. Kesimpulannya, sebagai umat Islam, kita hendaklah menyedari perbuatan mempersendakan agama akan diazab oleh Allah dengan siksaan api neraka. Tambahan pula, mengatakan agama Islam ketinggalan zaman juga adalah sebahagian daripada perbuatan mempersendakan Islam. Okey, syabas Dia. Okey, Dia menyatakan statement dia tadi tu Islam ini adalah agama yang syumul, bahawa di mana kita berada dalam keadaan apa sekalipun kita boleh melaksanakan tuntutan Islam. Kita ada rukhsah kan ketika menunaikan solat, kita ada ibadah puasa, kita pun ada rukhsah. Jadi agama Islam ni adalah agama yang syumul. Hebat-hebat jawapan anak murid kita ni. Okey, siapa lagi yang ingin berkongsi jawapan kalian? Silakan. Silakan Darin. Boleh bagi dah satu perkataan kepada satu huruf kepada Dia. Okey, Darin nak cuba ke Darin? Silakan. Pada pandangan saya, Islam bukanlah agama yang ketinggalan zaman kerana agama Islam telah wujud selama 1500 tahun dahulu dan telah memberikan sumbangan terbesar terhadap perkembangan tamadun. Dalam tempoh tersebut, Islam telah membuktikan bahawa Okey ke tu? Ada kawan nak sambung ke? Okey. Tak apa. okey. Maksud Darin tu dia menyatakan fakta dia nak kata Islam ni ketinggalan zaman tak bersesuaian, tak relevan lah sebab agama Islam dah wujud 1500 tahun yang lalu. Agama Islam telah memberikan sumbangan yang besar dalam tamadun dunia kan. Jadi itu yang cuba Darin sampaikan, betul tak? Betul tak Darin? Okey, tahniah Darin. Seterusnya last kita minta Sofia. Ada jawapan tak Sofia? Sofia? Okey, boleh bagi satu perkataan pada satu huruf pada Darin? pada pandangan saya, agama Islam bukanlah agama yang ketinggalan zaman kerana apa yang disuruh Allah itu selaras dengan ekonomi
sekarang. Tuntutan. Oh, okey. Sama macam jawapan Sufia juga tadi. Maksudnya, apa yang disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah kekal relevan dalam tuntutan ekonomi. Maksud Sofia tu mungkin dalam bersedekah, dalam zakat, dia tetap kekal relevan sehingga ke hari ini. Okey, tak apa Sofia, tahniah, usaha yang baik. Okey, yang seterusnya, soalan yang akhir. Okey, mungkin seorang murid kita boleh jelaskan apakah kesan ataupun dua kesan kalau kita mempersendakan agama Islam. Tapi sebelum tu, Aiman, kalau dapat lihat di sini, sebenarnya dua soalan ini sama sahaja kehendak soalannya. Cuma dia dalam dua jenis soalan yang berbeza. Ini lebih direct, ini lebih mencabar sedikit. Okey, siapa yang nak berkongsi jawapan nombor 2 ni? Jelaskan dua kesan mempersendakan agama Islam. Okey. Okey, Sufia. Okey, silakan Sufia. Kesan mempersendakan Islam yang pertama ialah boleh membatalkan iman seseorang. Okey, yang kedua? Tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Okey, tahniah Sufia. Kita ada dua kesan yang boleh kita lihat kalau kita melakukan perbuatan mempersendakan agama Islam. Baik Ustazah, ini menandakan bahawa murid-murid kita ni benar-benar faham apa yang Ustazah terangkan sebentar tadi. Alhamdulillah. Tapi sebelum tu kita berehat seketika Ustazah, boleh? Boleh. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Kita banyak dah kita belajar berkaitan dengan topik kita pada hari ini, larangan mempersendakan agama. Baik Ustazah, untuk sema pada kali ini, apakah yang akan Ustazah kongsikan? Okey, terima kasih Aiman. Yang terakhir dah ni, kita akan melihat apakah pengajaran dan iktibar yang boleh kita ambil daripada tajuk larangan mempersendakan agama. Kalau kita lihat daripada awal tadi, murid-murid kita dah tahu dan faham kan apakah larangan mempersendakan agama Islam itu, dan mereka juga boleh menjawab soalan dan juga mengaplikasikan insya-Allah dalam kehidupan seharian, dan boleh juga berkongsi kepada rakan-rakan yang lain bagaimana kita nak menghindari ataupun nak membentuk jati diri seorang remaja ataupun seorang murid Islam yang mulia. Jadi saya nak tanya mereka dahululah sebelum Ustazah berkongsi tentang apakah pengajaran dan iktibar yang boleh diambil daripada tajuk ini. Saya nak tanya dulu pada anak murid Ustazah dalam Google Meet, apakah yang dapat disimpulkan ataupun dapat pengajaran yang dapat diambil daripada tajuk larangan mempersendakan agama Islam. Okey, mungkin boleh kita mulakan dengan Darin. Nampak bersedia tu. Dia angkat tangan dulu. Okey, silakan dia. Saya dapat mengambil iktibar dengan sentiasa memberikan peringatan kepada orang yang mempersendakan agama berpandukan ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah. Okey, bagus. Maksudnya dia akan menasihati jika ada rakan-rakan yang terkhilaf dalam dalam kehidupan seharian, menasihati mereka daripada menjauhi perbuatan tersebut. Betul dia? Senyum sikit dia. Okey, seterusnya siapa yang nak kongsi jawapan? Okey, Sofia dulu. Okey, Sofia, silakan Sofia. Saya dapat mengambil iktibar dengan menjauhkan diri daripada golongan yang mempersendakan agama demi menjaga kesucian Islam. Okey, bagus. Okey, Sofia nak menjauhkan diri jika terlihat ada golongan yang mempersendakan Islam. Okey, kalau tak kuat, kita kena jauhlah diri kita daripada perbuatan tersebut. Okey, Sufia tadi. Okey, silakan Sufia. Saya dapat mengambil iktibar dengan meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberi perlindungan dan syafaat kepada orang yang mempersendakan agama. Jadi, Sufia mengambil iktibar bahawa kalau kita terjebak dengan perbuatan-perbuatan mempersendakan agama, Allah tidak memandang kita di akhirat kelak. Okey, seterusnya Darin, yang terakhir, apa iktibar atau pengajaran yang dapat awak ambil?
Saya dapat mengambil iktibar dengan menyedari bahawa perbuatan menjadikan agama sebagai alat permainan dan gurauan ialah sebahagian daripada tipu daya dunia. Okey, maksudnya dari nak menjauhi perbuatan-perbuatan mempersendakan agama kerana ianya adalah salah satu daripada tipu daya dunia. Okey, tahniah dan syabas kepada anak murid Ustazah Sofia, Dia dan juga Darin kerana memahami tajuk, dapat memberikan iktibar dan pengajaran kepada rakan-rakan yang lain tentang tajuk ini. InsyaAllah kita dapat menjadikan diri kita ini seorang yang mulia dan dapat menaikkan nama Islam di mata dunia. Okey, apa dia pengajaran dan iktibar yang dapat diambil sama sahaja macam mana rakan-rakan ataupun anak murid Ustazah berikan tadi. Okay, yang pertama, kita sebagai umat Islam hendaklah sentiasa beriltizam, berazam untuk mempertahankan kesucian Islam dengan pendekatan yang terbaik. Kita ada pelbagai kaedah, pelbagai metodologi. Kita boleh cuba aplikasikan. Kalau kita sebagai seorang pelajar, murid, bagaimana kita nak mengaplikasikan mempertahankan kesucian agama Islam. Okay, yang kedua, kita hendaklah menyedari, kena cepat-cepat sedar perbuatan mempersendakan agama Islam ini adalah akan mendapat azab yang pedih di akhirat kelak. Tadi kan kita dah baca ayat Al-Quran surah Al-An'am ayat 70. Okey, wa azabun alim, azab yang pedih. Lahum syarabun min hamim, diberi minuman air panas yang menggelegak. Pedih azab tu kepada kita, pada golongan-golongan yang mempersendakan agama Islam. Okey, seterusnya kita hendaklah menjauhkan diri daripada perbuatan mempersendakan agama Islam sebagaimana yang Darin nyatakan tadi, kerana perbuatan tersebut adalah salah satu daripada tipu daya syaitan. Baik, Ustazah. Jadi apa yang kita boleh rumuskan dalam topik perbincangan kita pada hari ini? Mungkin kita boleh murid-murid kita ke? Boleh. Okey, silakan. Apa yang dapat anda ataupun anak-anak murid Ustazah kongsikan? Macam mana nak jadi seorang murid yang hebat di sekolah, untuk menyatakan bahawasanya nak menunjukkan akhlak murid-murid kita ni adalah akhlak yang mulia depan kalangan student kita yang lain, terutamanya kepada student kita yang non-Muslim. Okey, mungkin Sofia boleh kongsikan apa yang Sofia boleh buat di sekolah? Satu sahaja. Saya akan menjauhkan diri daripada orang yang suka mempersendakan agama dan menganggap agama sebagai gurauan. Okey, bagus. Maksudnya Sufian dia nak menjauhkan diri ataupun lebih mudah Aiman, kita sebagai seorang murid ni kita boleh menunjukkan akhlak yang mulia, mempamerkan akhlak yang mulia supaya jadi contoh ikutan kepada rakan-rakan kita yang lain. Boleh? Baik. Seterusnya. Okey, ada lagi yang nak berkongsi jawapan? Okey, Darin, silakan. On mikrofon. Okey. Saya akan menunjukkan akhlak yang baik dan mulia kepada penganut agama lain supaya mereka merasa tertarik untuk memasuki agama Islam yang suci ini. Okey, kadang-kadang kita punya akhlak tu dah mencerminkan kepribadian kita. Tak perlu cakap banyak, just tunjukkan contoh teladan yang baik. Mungkin ada sedikit rumusan daripada Ustazah. Okey, pada hari ini Ustazah haraplah semua anak murid Ustazah di dalam Google Meet dan juga di rumah dapat memahami tajuk larangan mempersendakan agama. Kita dah belajar tadi bentuk-bentuk perbuatan mempersendakan agama, cara menjaga kesucian agama Islam, dan harap bukan sahaja untuk menjawab peperiksaan kelak, tapi kita boleh mengaplikasikan istiqamah dalam mengamalkan perkara-perkara yang telah kita pelajari supaya kita dapat dapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Baik Ustazah, bagaimana dengan prestasi murid-murid kita pada hari ini? Nampak gaya cemerlang tu. Kalau nampak lihat di papan sebelah Abang Aiman tu, Sofia, Dia dan juga Darin mendapat lengkap perkataan hebat. Jadi mereka semua ni amatlah hebat pada hari ini dalam memahami tajuk yang dipelajari. Baiklah Ustazah, bagaimana pula dengan murid-murid kita di rumah sana yang nak dapatkan bahan-bahan pembelajaran kita pada hari ini Ustazah? Okey, seperti biasa murid-murid di rumah sana boleh melayari
laman sesawang sumberku untuk mendapatkan maklumat, bahan-bahan yang kita telah pelajari pada hari ini. Okey, baik. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustazah Nurul Nadia Abdul Latif dan juga Ustazah Nur Asmawati sebagai juru bahasa isyarat kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada murid-murid yang berada bersama dengan kita di studio dan juga murid-murid di rumah sana. Dan rezeki kita jumpa lagi. Saya Aiman Sufian Azman mengundurkan diri. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.